Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum. alhamdulillah rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil wa asyhadu an la ilaha illallah yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'd. Hayakumullah jami'an. Kita alukan kehadiran semua untuk session kelima bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Akram Baldin untuk syarahan beliau atas teks Mi'yar Syariah, Mi'yar Syar'i Ayufi. Seperti mana sebelum ini kita dah masuk bahagian Al-Ijra'at Alat Tasbih Aqdil Murabahah, dan insyaAllah untuk session kali ini kita akan teruskanlah dekat poin yang kita telah lalui sebelum ini. Dan seperti mana biasa kita ingatkan untuk rakan-rakan peserta housekeeping rules, pastikan mic sentiasa muted, dan insyaAllah pada akhir sesi kita akan buka ruang lah untuk sesi soal jawab. Okay, terima kasih banyak semua sebab boleh bersama dengan kita sampai session kelima, dan moga-moga ada manfaat yang besar lah sepanjang kita follow syarahan ini, insyaAllah. Okay. Saya serahkan kepada yang berbahagia Profesor. Silakan Prof. Terima kasih Saudara Adnan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba in syi'ta sahla. Ayyuhal ikhwatil kiram, uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memanjatkan banyak kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu dalam sesi yang kelima ni, rasanya sesi yang kelima kan. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, atas nikmat iman, nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Taala kepada kita, dan kita sentiasa berharap agar Allah Taala akan sentiasa melimpahkan kurnianya, melimpah memberikan hidayahnya kepada kita untuk kita hidup dalam keimanan, insyaAllah. Kita dimatikan dalam keimanan, dan seterusnya insyaAllah kita dikumpulkan di mahsyar kelak dalam keimanan dan dimasukkan dalam Jannatul Firdausil A'la bersama dengan para anbiya, syuhada dan salihin dalam keimanan, insyaAllah. So hari ini kita sambung lagi apa yang kita baca hari itu daripada Ayufi Standard ni berkaitan dengan murabahah, dan kita berhenti hari itu setakat inilah 226 kan. 226 hari itu kita berhenti kat situ, yang mana kita sebut tentang bahawa murabahah itu tidak boleh ke atas zahab wal fiddah al-umlat, wala yajuz isdar sukuk qabilah litadawul biduyun al-murabaha atau ghairiha. Mungkin sikit anak nak itu tak sempat nak discuss dengan itu berkaitan dengan sukuk murabahah ni. Sebenarnya sukuk murabahah ini biasanya dibuat adalah proses dia kita kata tapi sukuk murabahah ni adalah terbitan sukuk yang terhasil daripada penjualan aset pendasar. Dan biasanya kita kata aset pendasar itu adalah aset-aset yang berkaitan dengan yang dijual di suku silak. Kalau kita dekat Malaysia ni kita ada bursa suku silak, ataupun kadang-kadang digunakan juga platform-platform yang lain. Kalau di London tu dia ada DD&Co, mereka menggunakan aset yang berdasarkan kepada logam. Okey, ada berbagai-bagai jenis aset lah yang dijadikan sebagai aset pendasar, yang mana aset ini akan dijual dan dibeli, dan daripada situ akan berlakunya obligasi keberhutangan. Sebab tu dia kata dekat sini wala yajuz isdar sukuk qabilah litadawul biduyun al-murabahah aw ghairiha. Sebab apa? Sebab bila isu sukuk murabahah ini, maka obligasinya adalah obligasi hutang. Okey, bila anda beli
sukuk murabahah contohnya, makna tu apa yang ana pegang ialah hutang yang perlu dibayar oleh penjual sukuk itu kepada ana. Okey, jadi kalau ana jual sukuk itu, makna ana akan menjual hutang. Hadza yuaddi ila bai'ad dain. Ini membawa kepada isu bai'ud dain, yang mana sebagaimana kita tahu penjualan hutang ni kita boleh jual at par sahaja. Makna tu dengan harga yang sama, tapi tak ada orang lah yang akan jual hutang dengan harga yang sama kan, sebab tak ada maknanya lah. Kan? Jadi sebab itu tak boleh, penjualan hutang ini tidak boleh dilakukan. Sebab tu sukuk murabahah kalau nak jual at par. Tapi tak boleh jual at premium, makna tu lebih ataupun kurang pun tidak dibolehkan. Kama la yajuz tajdid al-murabahah ala nafsu sil'ah. Ini juga satu isu yang biasa berlaku. Kita kata sebab bila suatu murabahah dilakukan, anda ingat semalam kami ada syariah board meeting dengan salah satu bank di Abu Dhabi, yang mana kami bincang berkaitan dengan audit punya isu. Salah satu daripada isu yang timbul semalam dalam audit itu ialah isu yang berkaitan dengan aset yang sama dijual berkali-kali. Okey, aset yang sama dijual berkali-kali. Sebagaimana kita tahu bahawa syarat jual beli ni ialah pemilik mestilah memiliki aset yang hendak dijual. Kalau anda nak jual ke enta sesuatu, anda mesti memiliki aset tu. Kan? Aset itu tidak boleh dimiliki oleh pihak yang lain. Okey, so apa yang berlaku, kita katalah A dia jual pada B sesuatu aset itu. Lepas tu bila dah habis jual beli itu, kita kata B kalau dia jual balik kepada A, itu akan jadi inah lah. Okey, itu akan jadi inah. Tapi apa yang berlaku kadang-kadang ialah aset yang sama, sebab A ni dia akan masuk dalam banyak transaksi. Okey, sebab dalam perbankan ni dia punya transaksi itu bukan satu. Multiple transaction. Okey, apa yang berlaku kadang-kadang aset A ni dijual kepada kawan ni, kepada B, aset yang sama dijual kepada C. Okey. Dengan sebab ada isu dengan sistem dan sebagainya. Okey, jadi bila berlaku macam tu, kedua-dua akad itu batil. Kedua-dua akad itu tak boleh diterima lah. Sebab dan ini biasanya kita discover masa audit lah. Masa audit kita discover aset ni satu je. Macam mana aset yang satu ni dijual pada A, dijual pada B, kadang-kadang dijual pada C. Okey. Kan? Jadi kalau aset yang sama dijual kepada multiple parties, akan timbul masalah lah. Sebab biasanya penjualan aset ini dilakukan melalui sistem. Dia tak ada qabdul hakiki, dia ada qabdul hukmi. Makna tu qabat, kita kata penerimaan aset itu secara hukmi, bukan secara hakiki. Jadi kalau pembeli dia nak mengambil aset itu, maka dia kena minta lah penjual untuk hantar pada dia, dan penjual boleh hantar lah, tak ada masalah, penjual boleh hantar. Tapi sebab biasanya pembeli dia akan hold aset tu untuk waktu yang singkat, kemudian dia akan jual onwards kepada pihak yang lain. Sama ada dia jual tu untuk dia nak mendapatkan cash dan sebagainya. Dia ada beberapa model. Sebab tu dia kata sini la yajuz tajdid al-murabahah ala nafsu sil'ah. Tapi kalau dah habis satu proses jual beli itu, kemudian nak masuk proses jual beli yang satu lagi, itu tak ada masalah lah. Kan? Jadi bila berlaku macam tu, macam kes yang anak kata kami jumpa dalam audit itu, bila berlaku macam tu akan adanya obligasi keberhutangan lah. Bila bank dia jual kepada pelanggan, kemudian pelanggan kena bayar pada bank kan. Okey, so bila berlaku dalam keadaan macam tu, dari segi hukumnya seolah-olah jual beli itu tidak berlaku.
Jadi apa yang bank berhak untuk dapatkan hanyalah principal amount. Makna tu dia punya modal dia. Kalau kata dia jual aset itu dengan harga 120,000 contohnya, modal dia 100,000, keuntungan dia 20,000. So dalam keadaan macam ni, bila berlaku isu macam ni, makna tu bank itu dikira sebagai bai'ul batil. Bila bai'ul batil, bank tidak berhak mendapat apa-apa keuntungan daripada penjualan itu. Jadi biasanya kita akan bagi tahu bank, okay, you can claim 100,000. You can claim the capital, the principal portion, but you cannot claim the profit portion. Profit portion, kalau kata bank tu dah ambil pun, dia kena bagi pada charity. Dia tak boleh gunakan. Jadi kadang-kadang bila berlaku isu-isu yang macam ni, maka bank akan menanggung kerugian lah kita kata. Sebab dia tak boleh mengambil keuntungan daripada transaksi yang batil, transaksi yang tidak sah. Jadi sebab tu bank sometimes they are very careful about this. I mean dulu banyaklah berlaku isu-isu macam ni. Tapi sekarang ni dengan sistem yang lebih canggih, kita kata biasanya sistem akan capture. Sistem tak akan benarkan kita kata satu komoditi itu dijual kepada lebih daripada satu pihak. Bila dah habis dah transaksi itu, okay, dia dah go through the cycle, then only dia boleh dijual kepada pihak yang lain lah. Okay, so that is the peculiarity bila kita sebut tentang murabahah. In fact, semalam kami jumpa satu kes akad istisna, tapi dalam akad itu tak ada tulis apa-apa pun. Pelanggan sign, sana sign sini, tapi tak ada harga, tak ada aset apa pun, semua tak ada. I mean this happen, okay? Tapi mungkin dekat Malaysia ni kurang lah kan. Tapi in the Middle East kan. Jadi sometimes kita pun tertanya-tanya, what the heck is are these people in the bank doing kan? You see, just akad yang kosong saja, tak ada tulis. Ada tulis nama, tapi aset apa, berapa harga dia dan sebagainya, detail tentang aset itu tidak ditulis di dalam dokumen itu. Kan? Jadi benda-benda macam ni boleh berlaku kita kata. Sebab tu kita kena careful lah. Sebab kita bincang hari itu tentang akad itu, dia kena ada lafaz dia, ijab wal qabul, kemudian kena ada aqidan dan juga al-ma'qud alaihi. Ma'qud alaihi itu kena tulis lah. Berapa. Sebab tu bila ada isu audit, kita akan refer balik kepada kontrak yang asal itu untuk kita nak tahu apa isu dia. So that's why it is very important for us to ensure that the documents are all in order. And then satu lagi, kalau sekiranya isu dipertikaikan di mahkamah, ini banyak juga berlaku kita kata. Bila berlaku isu-isu berkaitan dengan murabahah ni, kita kata ada pihak yang akan mempertikaikan kesahihan kontrak murabahah itu sendiri. Okay, mereka akan kata sebab dia tak nak bayar, dia claim kata, ada juga yang claim kata murabahah ni kontrak yang tak diiktiraf di dalam fiqah. Pernah juga ada yang challenge macam tu di mahkamah, ada juga. Kan? Dan ada juga yang kata khususnya bila melibatkan kontrak inah kan. Seorang beli kemudian dia jual balik aset yang sama. Isu inah ni adalah isu yang very controversial. Jumhur ulama kata tak boleh, tapi hanya ada pandangan daripada fiqh Syafi'i yang membolehkannya. Jadi ada juga yang challenge, kata inah ni tak sah dan sebagainya, dan dibawa expert kita kata yang menyokong bahawa inah ini tidak sah dan sebagainya. Jadi isu-isu yang macam itulah kita kata. So kita kena pastikan bahawa documentation apa semua is in order untuk kita nak pastikan tak ada isu lah kalau bawa ke mahkamah ataupun ada pertikaian dan sebagainya. Okay, next kita pergi tentang al-wa'ad. Al-wa'ad min al-amil la yajuz an tashtamil wathiqa al-wa'ad
atau ma fi hukmiha ala muwa'adah mulzimah li tarafain al-muassasah wal amil. Baik. Sebelum kita go itu, wa'ad ini adalah perjanjian. Okey. Kenapa wa'ad ini diperlukan di dalam kontrak murabahah? Ialah kerana sebagaimana yang kita tahu, kalau dalam plain murabahah, bank akan beli sesuatu aset. Contohnya kalau saya nak beli rumah, okey, bank akan beli rumah itu, kemudian bank akan jual pada saya dengan harga yang lebih lah. Okey, kalau kata bank beli 100,000, bank akan jual 150,000 pada saya. Contohnya kalau kata 5 tahun ke 10 tahun untuk saya, biasanya bank beli the first leg of the transaction is cash, okay, and then the second leg of the transaction is deferred. Makna tu ianya dibayar secara beransur-ansur. Jadi apabila bank hendak membeli sesuatu aset, of course bank akan mengeluarkan duit dia untuk membeli aset itu. Nak beli rumah tadi kan, bank akan keluarkan duit untuk beli rumah. Jadi untuk memastikan bahawa klien ataupun pelanggan itu mematuhi ataupun untuk memastikan pelanggan itu akan membeli aset yang bank beli itu, dia kena ada something lah, kita kata some document mengatakan bahawa untuk nak menerangkan bahawa pelanggan itu beriltizam ataupun akan membeli aset yang dibeli oleh bank. Sebab kalau bank beli aset, tiba-tiba pelanggan kata, saya tak nak beli. Saya tak ada perjanjian apa-apa dengan awak untuk awak tak boleh paksa saya nak beli. Kan? Then there will be moral hazard and issue dengan bank lah. Sebab bank beli itu bukan dengan tujuan untuk mereka simpan aset itu. Bank beli itu dengan tujuan sebagai pembiayaan, kan? Mereka nak jual kepada pelanggan supaya mereka akan dapat keuntungan daripada jualan itu. Okey, jadi untuk memastikan bahawa bank mempunyai satu dokumen yang boleh digunakan sekiranya pelanggan enggan untuk membeli aset itu, maka dengan sebab itulah ada keperluan untuk kita adakan wa'ad ataupun janji inilah, janji untuk membeli, al-wa'ad minal amil. It is a promise to buy, promise from the client to buy the asset that is going to be acquired by the bank. Okay, baik. La yajuz an tashtamil wathiqa al-wa'd aw ma fi hukmiha ala muwa'adah mulzimah lit-tarafain al-muassasah wal 'amil. Okay, bila kita sebut tentang wa'ad ni janjilah. Okay, saya berjanji dengan bank, dokumen tu biasanya simple je. Okay, I hereby agree to purchase X asset from bank X. Macam itulah, something like that lah. Makna tu dia dokumen itu untuk nak menerangkan bahawa pelanggan itu bersetuju untuk membeli ataupun berjanji untuk sebab tu dia biasanya dia guna I hereby undertake, undertake to purchase X asset, you see, from the bank. Dia akan adalah the asset punya biasa, ataupun kadang-kadang dia letak the asset as in appendix 1 contohnya kan. So detail aset itu akan diterangkan di dalam appendix yang dibaca bersama dengan wa'ad itu tadi. Baik. Bila kita sebut tentang wa'ad adalah janji dari satu pihak. So dalam situasi yang kita belajar ni ialah wa'ad daripada amil, daripada pelanggan kepada bank untuk membeli aset itu. Jadi sebab tu di awal the first standard itu dia tekankan bahawa tidak boleh wa'ad itu daripada kedua-dua pihak. Sebab apa tak boleh? Dia tak boleh saya janji dengan bank, okey, bank pun berjanji akan menjual kepada saya.
Bila saya janji kepada bank saya akan beli, bank janji akan menjual, dia akan jadi mua'adah, mulzimah li at-tarafain. Dia bila sebut tentang mua'adah ni, maknanya tu dua janji dalam subjek yang sama. Itu kita namakan mua'adah. Okey, saya janji saya akan beli rumah XYZ daripada bank. Bank berjanji akan menjual rumah XYZ pada saya. Itu mua'adah min tarafain. Maknanya tu janji atas subjek matter yang sama daripada dua pihak. Sebab apa tak dibolehkan janji daripada dua pihak? Sebab ada ulama mengatakan bahawa kalau kedua-dua pihak berjanji, maka ianya akan menjadi akad. Okey? Ianya akan menjadi akad. Makna tu iltizam untuk melakukan sesuatu. Kalau daripada satu pihak tak ada masalah. Kalau daripada dua-dua pihak, maka ianya akan menjadi akad, because dua itu akan binding. Sebab muasafat al-akad tu semua akan ada di dalam wa'ad itu. Okey. Jadi untuk mengelakkan isu yang berkaitan dengan ianya dikira sebagai akad, sebab itu kita kata standard tidak membenarkan. La yajuz an tashtamil wathiqatul wa'ad aw ma fi hukmiha ala muwa'adah mulzimah lit tarafain al muassasah wal amil. Okey. Dia ada muwa'adah, ada wa'dan. Ada satu lagi istilah. Istilah wa'dan ni adalah dua wa'ad. Okey, dua perjanjian lah. Tapi wa'dan ni biasanya dia dua perjanjian antara dua pihak, tapi subjek matter dia berlainan. Yang itu tak ada masalah. Okey. Bank berjanji akan ataupun pelanggan berjanji akan membeli daripada bank, dan bank undertake kata mereka akan membeli daripada vendor, daripada pemilik asal. Itu tak ada masalah. Okey, sebab subjek matter dia tak. Subjek matter yang ni dia akan beli daripada pihak yang pertama, yang ni dia berjanji akan membeli daripada bank, kan? Kalau ada perjanjian yang begitu tak ada, sebab dia dua perjanjian tapi subjek matter dia tidak sama. Walaupun ianya terangkum di dalam satu produk kita kata, ataupun satu deal lah. Okey, yang tu okey. Okey, laisa min lawazim al-murabaha al-wa'ad aw al-ittifaq al-'am al-itar, wa innama huwa lil itmi'nan ila azmi al-'amil ala tanfidh as-safaqah ba'da tamalluk المؤسسة للسلعة، فإذا كان لدى المؤسسة فرص بديلة لتسويق السلعة أمكنها الاستغناء عن الوعد أو الإطار. Sebab tu sebenarnya wa'ad ini bukanlah satu yang mesti kena ada. Kalau tak ada wa'ad pun boleh jadi murabahah. Okey, murabahah wa'ad ini kita kata bukanlah syarat. Bukan satu kemestian. Tapi bank akan melakukannya. Sebab apa? Sebab mereka hendak because they want to protect their interest and also manage their risk. Sebab risiko ke atas bank ni kalau tak ada wa'ad itu ada kemungkinan kita kata pelanggan akan engkar, tak nak beli. Jadi mereka pun tidak ada apa-apa dokumen yang boleh menjadi sandaran untuk mereka nak mendapatkan ganti rugi daripada pelanggan. Kalau tak ada dokumen wa'ad ni tak ada lah. Tapi kalau kita kata ada juga, kalau kita lihat bank-bank yang tidak menggunakan wa'ad. Okey, ini dalam situasi yang mana bank memiliki aset itu. Ana bagi contoh, contoh macam Bait Tamwil Al-Kuwaiti, Kuwait Finance House, alright. Ini dekat Kuwait lah, bukan dekat Malaysia. Dekat Kuwait,
mereka mempunyai warehouse ataupun mereka mempunyai showroom. Okey, showroom kereta. Jadi pelanggan boleh pergi ke showroom, pilih kereta yang dia orang nak beli, okey, and then masuk akad murabahah dengan bank, okey, untuk membeli aset yang telah dimiliki oleh bank. So, biasanya kita kata bila bank ada showroom yang macam tu, kita kata mereka memiliki aset itu. Ataupun kadang-kadang ada juga situasi yang mana bank akan ada dealing lah kita kata dengan vendor ataupun dengan supplier tertentu. Kalau kata dengan BMW ke, dengan Mercedes ke, dengan whatever brand, mereka ada dealing, kata bila pelanggan nak beli, so mereka akan beli terus daripada the vendor, and then mereka akan jual murabahah kepada pelanggan directly. Arrangement yang macam tu pun ada berlaku di sesetengah tempat lah. Jadi ada situasi yang mana wa'ad tidak digunakan, kita kata di dalam murabahah. Tapi dalam kebanyakan situasi kita kata sebab bank ni mereka tak nak memiliki aset. Sebab risiko memiliki aset ini besar. Okey, sebab bila mereka memiliki sesuatu aset, risikonya besar, mereka nak kena maintain, kalau hilang, kalau macam-macam kan. Macam-macam boleh berlaku terhadap aset itu, jadi mereka tidak minat, biasanya bank tidak minat untuk nak memiliki. Jadi kalau dia miliki pun sekejap, kemudian dia akan jual kepada pihak lain. Sebab tu wa'ad ini diperlukan, supaya bank beli sekejap, kemudian terus dia akan jual kepada pelanggan. Alright, sebab tu dia kata sini kalau tak ada pun tak apa, awal ittifaq al-am atau innama huwa lil itminan ila azmil amil ala tanfiz as-safaqah ba'da tamaluk muassasah li sil'am. Maksud tu untuk nak memberikan keyakinan bahawa pelanggan akan belilah aset itu apabila bank telah membeli. Tapi kalau bank ada cara lain untuk nak menjual aset itu, mereka tanda ada wa'ad pun tidak ada masalah lah. يجوز إصدار المواعدة من المؤسسة والعميل الآمر بالشراء إذا كان بشرط الاختيار للمتواعدين كليهما أو إحداهما. Makna tu khiyar itu dibolehkan lah. Makna tu bank boleh. Khiyar sebagaimana yang kita tahu bahawa khiyar ni adalah pilihan yang diberikan. Sama ada untuk meneruskan sesuatu kontrak ataupun untuk memfasahkan kontrak itu. Sebab tu kan dalam hadis pun Nabi sebutkan waliyal khiyar salah satu ayam. Makna tu boleh mudah khiyar itu, sebab tu yang ikut setengah ulama aqsal muddah lil khiyar salah ayam. Makna tu dalam masa tempoh 3 hari pihak yang berkontrak itu boleh bersetuju sama ada untuk nak meneruskan kontrak itu ataupun untuk nak memfasahkan kontrak itu. Itu dibenarkan. Jadi bank dia boleh untuk berjanji dengan klien dia, kata there is the cooling period, kita kata cooling period of 3 days, kita kata 4 days, ikutlah ataupun ikut berapa lama, ataupun 2 days ke, ikut berapa lama yang dipersetujui di dalam akad itu boleh dilakukan. Kalau tak ada pun tak apa. Okey. Baik. يجوز للمؤسسة والعميل الآمر بالشراء بعد الوعد وقبل إبرام المرابحة الاتفاق على تعديل بنود الوعد أما كانت عليه سابقا سواء بالنسبة للأجل أم الربح أم غيرهما ولا يجوز تعديل الوعد إلا باتفاق الطرفين. Selepas daripada selepas daripada wa'ad punya kontrak itu dimeterai, kita kata, tapi sebelum akad murabahah itu dimeterai. Okey. Makna tu sebab wa'ad ini akan dimeterai dahulu, kemudian bank dah beli dan dah miliki aset itu,
baru bank boleh jual kepada klien. Okey. Sebab itu between wa'ad dengan akad murabahah itu akan ada some gap lah, masa tertentulah. Okey, sebab dalam masa itulah bank akan beli daripada vendor ataupun daripada pemilik yang asal untuk bank jual kepada amil. Jadi dalam masa itu, okey, semasa bank nak beli dan sebagainya, kalau katalah seminggu ke 2 minggu ke, mungkin kadang-kadang sebulan, kan? Mesti kadang-kadang proses untuk nak membeli, khususnya kalau aset tu aset yang mahal, aset yang besar dan sebagainya, mungkin akan mengambil masa yang lebih lama, kita kata. Jadi dalam masa itu, selepas dah tanda tangan wa'ad, tapi sebelum kontrak itu dimeterai, kedua-dua pihak boleh bersetuju untuk merubah apa-apa terma, apa-apa syarat, kita kata, di dalam kontrak itu. Tapi mestilah apa-apa perubahan itu mestilah dibuat bittifaq at-tarafain, dengan persetujuan kedua-dua belah pihak. Ini satu yang entum kena observe lah, insya-Allah in the future if you are examining any contract. Sebab bank ni perangai dia, kita kata, dia ndak dictate things. Okay, dia nak dictate, makna tu dia ndak orang ikut dia. Dia tak nak ikut orang. Sebab itu ini kalau kita tengok dalam conventional punya contracts, biasanya kita akan dapati the bank have the right to remove this clause ke, ataupun to amend, alright, the fee at its own discretion, contohnya. This kind of kadang-kadang certain fees, kan, certain yuran yang dikenakan. Okey, dalam tu dia akan tulis bahawa bank mempunyai hak untuk merubah kadar fee ataupun yuran yang dikenakan tanpa persetujuan ataupun tanpa at its own discretion. Makna tu bank boleh buat suka-suka dia lah, tanpa persetujuan daripada klien. Jadi this kind of clauses ni dalam kontrak patuh syariah biasanya kita tak benarkan. Khususnya kita kata benda-benda yang ada kaitan dengan hak klien. Okey, sebab tu dalam ni kalau kita tengok yang ni, kan, wala yajuz ta'dil al-wa'ad illa bittifaq at-tarafain. Ini wa'ad saja ni, belum kontrak lagi, baru perjanjian. Okey, baru janji pun the standard tekankan bahawa apa-apa perubahan yang tak dilakukan mestilah dengan persetujuan dua pihak. Dia balik kepada konsep at-taradi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum illa an taradin minkum. Ini satu konsep yang besar, satu konsep yang amat penting, kita kata. Konsep taradi ini satu konsep yang amat penting di dalam syariah, di dalam muamalah, yang kita mesti pastikan bahawa ianya ditegakkan. Sebab tu kita tak benarkan biasanya banyak, kalau antum tengok dalam kontrak-kontrak ana pun banyak ana go through lah. Biasanya bila ana tengok the bank have the right to amend any clauses in the contract, okay, at its discretion, ataupun dia tulis macam tu je, kadang bank berhak untuk merubah mana-mana klausa di dalam perjanjian ini. It's very general, kan? Jadi dia kena letak situ dengan persetujuan klien, dengan persetujuan pelanggan. Kalau tak ada tu tak boleh terima, kita tak boleh terima. Kita tak boleh berikan hak kepada satu pihak, kita kata, untuk merubah kontrak yang telah dipersetujui oleh dua pihak. Sebab tu penting kita kata isu ni supaya kita we have to take into account. Sebab tu salah satu daripada isu yang berkaitan dengan isu ni juga ialah berkaitan dengan kadang-kadang kita dapat surat daripada bank, kan. Bank kata, okay, if you don't respond within 1 week from the date of the letter, ini apa yang kita namakan sebagai deemed consent. Kalau sekiranya kita tidak balas ataupun kita tidak memberikan apa-apa maklum balas dalam masa seminggu,
maka kita dikira sebagai telah bersetuju. Ini pun satu hal juga. Kita katakan kadang-kadang banyak kita terima benda-benda macam ni. Mesti daripada bank Islam. Sebab tu kita tekankan ialah melainkan kita kata dalam transaksi yang memang melibatkan mungkin berpuluh ribu klien kita kata, yang itu kadang-kadang kita bagi istisna lah, kita bagi pengecualian. Okey, sebab susah untuk bank nak trace satu kan. Mesti nak dapatkan persetujuan setiap seorang mungkin tapi biasanya kita akan tengok situasi, kita akan kaji situasi itulah. Kan kadang-kadang ada pertukaran yang melibatkan regulatory, arahan daripada bank negara contohnya untuk merubah sesuatu terma di dalam kontrak. Benda-benda macam tu kita benarkanlah. Sebab itu datangnya daripada pengawal selia. Kan? Dan bank bukan datangnya daripada bank. Jadi itu kita benarkan untuk diubah ataupun the deemed consent punya clause tu kita benarkan untuk digunakan. Otherwise kita kena pastikan bahawa ianya adalah satu yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Baik. Yajuz an tashtari al-muassasah sil'ah ma ishtirat haqqul khiyar laha khilal muddah ma'lumah yang ada sebut tadi. Fa idza lam yashtari al-amil as-sil'ah amkanaha rad as-sil'ah ila al-ba'i' ضمن تلك المدة بموجب خيار الشرط المقرر شرعا ولا يسقط الخيار بين المؤسسة والبائع الأصلي بعرض المؤسسة السلعة على العميل بل بالبيع الفعلي إليه ويستحسن أن ينص في خيار الشرط على أن عرض السلعة للبيع لا يسقط الخيار. Ini makna tu biasa kalau sekiranya apabila bank membeli sesuatu aset itu dia ada cooling period antara dia dengan pembeli. Okey, kalau kata ialah sebab bila kita sebut tentang aset ini dia bergantung kepada jenis aset lah. Sebab bukan semua aset itu ada cooling periodnya. Ada khiyar. Okey, banyak juga aset-aset yang kita kata yang tidak ada khiyar. Okey, kalau yang tak ada khiyar tu tak adalah. Kalau yang aset yang ada khiyar tu yang nak ditekankan dekat sini ialah fa idza lam yashtari al-amil as-sil'ah amkanaha rad as-sil'ah ila al-ba'i' ضمن تلك المدة بموجب khiyar asy-syart. Kalau sekiranya klien kata saya tak nak beli, tak jadi beli contohnya. Okey, dan bank ada khiyar untuk nak pulangkan balik aset itu, maka bank perlu memulangkan aset itu kepada penjual asal. Tapi dalam keadaan ini, sekiranya ada apa-apa kos yang berkaitan dengan pemulangan aset itu, maka bank berhak untuk menuntut kos tersebut daripada pelanggan. Sebab tu kita kata bila kita ada wa'ad ni, salah satu daripada tujuan dia juga ialah kadang-kadang walaupun klien dia dah sign wa'ad tu, tapi tiba-tiba dia kata mungkin dengan sebab-sebab tertentu dia tak jadi nak beli. Okey. Jadi sekiranya dia tak jadi nak beli, maka bank mempunyai pilihan lah. Sama ada bank jual aset itu kepada pihak ketiga, pihak yang lain. Sekiranya bank berjaya menjual aset itu kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi contohnya, dan bank tidak rugi apa-apa, maka bank tidak boleh menuntut apa-apa daripada pelanggan. Okey. Tapi kalau kata dia dah beli dah, lepas tu pelanggan kata dia tak jadi nak beli, dan bank jual pada pihak lain, tapi dia tak dapat harga yang sepatutnya dia jual kepada pelanggan itu, makna tu dia jual ataupun dia jual rugi, maka kadar kerugian itu bank mempunyai hak untuk menuntut ianya daripada klien berdasarkan kepada wa'ad daripada klien tadi yang hendak membeli aset itu. Okey, jadi bank boleh menuntut
takalif al-haqiqi. Mana tu kos yang sebenar. Dia tak boleh minta lebih daripada kos benar. Okey, kalau klien tidak menunaikan janji dia melalui wa'ad itu, maka bank menanggung kerugian ataupun menanggung kos, katalah dia ada kos lawyernya, kos pengangkutan dan sebagainya. Contohnya kalau barang-barang yang memerlukan pengangkutan, dia beli mungkin daripada overseas, kan, ada freight punya charges dan sebagainya. Semua charges itu dia boleh claim daripada pelanggan. Ataupun kadang-kadang mungkin dia nak kena pulangkan balik barang itu, ada kos yang terpaksa ditanggung untuk memulangkan barang itu kepada penjual yang asal dan sebagainya. Kalau ada kos-kos yang berkaitan, maka takalif al-fi'li, kos yang hakiki sahaja yang boleh dituntut, tapi bank tidak boleh menuntut apa yang kita namakan opportunity loss. Opportunity loss ni ialah kerugian yang disebabkan hilang peluang untuk memberikan pembiayaan. Maksudnya sekarang ni kalau kata jualan itu terjadi, maka bank akan jual kepada pelanggan. Okey, dia akan dapat ada margin keuntungan dia lah. Kan macam mana kata tadi, kata bank beli 100,000 contohnya, dia jual 120,000. Jadi 20,000 itu adalah keuntungan bank. Kalau jadi jualan tu, makna tu klien bayar apa semua, dia akan dapatlah duit itu, 20,000 tu. Okey. Kalau tak jadi jualan itu, maka 20,000 itu dikira sebagai opportunity loss. Makna tu kerugian disebabkan tak terjadinya, tak ada opportunity itulah, makna tu dia tak dapat menjual aset itu. Opportunity loss ni tak boleh dituntut oleh bank. Okey, sebab transaksi itu tak terjadi. Tapi kalau kita tengok dalam konvensional kan, banyak kita kata mereka akan claim opportunity loss. Contohnya kita kata, contoh Hana bagi kat sini, kalau kita ambil loan daripada conventional bank, kita kena bayar katalah 5 tahun contohnya. Okey, tapi lepas setahun kita dah ada duit, kita nak langsaikan. Bank akan charge interest untuk paling kurang, tak silap Ana, 2 tahun. Okey. Walaupun kita bayar habis dalam masa setahun, sepatutnya yang adilnya kita kata kalau dia nak charge interest, ialah interest tu haram. Jangan kata interest halal tak. Okey, maksud Ana nak bagi contoh kat sini, okey. Conventional bank dia akan charge 2 years. Sebab dia kata 2 years is the lock-in period. Kan? Mana tu dengan duit yang dia bagi kat kita tu, paling kurang dalam 2 tahun dia akan dapat balik kos dia. Yang lebih daripada 2 tahun itu barulah kita kata sesuatu yang melebihi kos, cost of fund. Right? Mana tu kos dia dalam memberikan pembiayaan kepada kita. Jadi sekurang-kurangnya yang 2 tahunnya tu dia mesti charge pada pelanggan. Tapi dalam Islamik kita tak benarkan. Maknanya tu dalam Islamik kita kata kita minta bank untuk factor in, kita kata dalam ibrak yang diberikan, okey, setakat mana pelanggan melakukan ataupun melangsaikan hutang dia lah. Jadi opportunity loss ni banyaklah kita kata di dalam konvensional dan sebagainya. Baik, la yajuz husul al-muassasah min al-amil ala umulah irtibat. Ini berkaitan dengan apa yang bank boleh charge klien dan apa yang bank tak boleh charge klien. Okey. Bila kita sebut tentang umulah ni ialah fee. Fee yang dikenakan oleh bank di dalam kepada pelanggan. Kalau kita tengok bank ni sebenarnya dia kreatif.
kreatif untuk dapatkan duit pelanggan. Okey. Sebab tu kadang-kadang kita rasa pelik. Macam-macam jenis fee dia letak. Arrangement fee lah, management fee lah, fee tu, fee ni, macam-macam fee. Kan? Tapi bila kita suruh dia explain, dia goreng lah. Kan? Sebab tu prinsip dia dalam syariah ni kita kata bila kita nak charge any fee, any kind of fee must commensurate the service that is provided. If there is service that is provided, then you are entitled to charge fee. If there is no service, then there is no fee. Kadang-kadang dia letak arrangement fee. Kan? Arrangement fee. Bila tanya apa yang kamu buat arrangement fee ni? Itulah kita cari pelanggan, apa kita ni semua. Itu kerja kamu lah. Kan, kenapa pula kamu nak charge pelanggan pula arrangement fee ni? Kan? So situ we have to be very careful. Sebab tu bila bank dia nak charge apa-apa fee, kita kena tanya dia, okay, fee ni kamu charge, apa kerja yang kamu buat? Kalau ada kerja dia boleh justify, okay, then bagilah nama apa pun, arrangement fee ke apa ke, management fee ke, kadang macam-macam fee lah kadang-kadang dia orang nak charge, kan? Sebab tu we have to be very careful, okay, untuk apa nama ni, untuk bank untuk memastikan bahawa fee yang di charge itu commensurate, kita kata, dengan apa yang dilakukan. La yajuz husul muassasah min ala amula irtibat. Makna tu yang ni bila berjanji je terus charge fee, tak boleh. Kan? Irtibat ni makna tu macam commitment fee lah. Okay, commitment fee. Commitment fee apa servis yang dia bagi? Tak ada servis pun. Komitmen, okay, saya berjanji saya akan beli. Kan, charge fee. Tak boleh lah. Sebab tu saya kata sini tak boleh. Omula tashilat. Tashilat makna tu memberikan khidmat, apa nama ni, financing ni. Kan, dia tak boleh charge. Makna tu kalau ada kos yang hakiki, dia boleh charge lah. Kalau tak ada kos yang hakiki, dia tak boleh charge. Masrufah dan edat al-uqud al-mubramah bainal muassasah wal amil tuqassim bainahuma ma lam yattafiq at-tarafan ala tahammul ahaduhuma laha ala an takuna tilka al-masrufat adilah ay ala qadar al-amal hatta la tashtamil dimnan ala umula irtibat atau umula tashilat. In term of the administrative fee, ni makna tu sebab bila mereka nak buat kontrak tu akan adalah kos-kos yang berkaitan dengan apa nama ni, dengan kerja-kerja yang dilakukan, kadang-kadang dokumen, dia kena bayar lawyer lah apa semua kan. Itu memang that is the takalif fi'liyah lah. Makna tu memang kos yang hakiki. Kos-kos yang begini boleh bank boleh bersetuju dengan klien untuk berkongsi kos-kos yang begini antara klien dengan bank, melainkan kalau dalam agreement dipersetujui bahawa salah satu pihak akan apa nama ni, menanggung kos yang berkaitan dengan kontrak itu. Tapi hendaklah sesuatu yang adil lah kita kata, dan bukan kita kata dia just charge berdasarkan kepada perkara-perkara yang tidak diberikan. Baik. Jika kan al-murabahah qad tammat bi tariqah at-tamwil al-jama'i falil muassasah al-munazzamah lil 'amaliyah an tataqada ujrah 'an at-tanzim yatahammaluha al-musharikun fi at-tamwil. Yang ini syndicated financing kita panggil lah. Kalau sekiranya murabahah itu berlaku dan ada lebih daripada satu pihak yang terlibat di dalam, mungkin kita kata aset itu begitu mahal, jadi pembeli dia bukan satu pembeli tapi ada lebih daripada satu pembeli. Jadi bank dia kena buat arrangement dengan semua pembeli. Contohnya kita kata, jadi untuk membuat arrangement tu akan adalah kerja-kerja yang perlu dilakukan, maka bank berhak untuk nak
ambil ujrah ataupun fee ke atas apa yang dilakukan, kerja-kerja dilakukan dengan kesemua musyarikun itu. يجوز لمؤسسة أخذ عمولة دراسة الجدوى التي تجريها إذا كانت دراسة بطلب العميل ولمصلحته واتفق على المقابل عنها منذ البداية مع تمكينه من الحصول على الدراسة إذا أراد. Yang ni pun boleh, mana tu bank boleh dirasah jadual ni is due diligence. Mana tu bank kalau katalah klien tu dia nak beli satu aset yang mahal, kita kata. Okey, jadi sebelum dia decide, sebelum dia buat keputusan sama ada hendak beli ataupun tidak, dia minta bank, okay, can you conduct due diligence on this asset? Mana tu aset ni betul ke dimiliki oleh orang yang nak jual itu, aset ni macam mana dia punya worthiness dia, apakah dia punya potensi dia dan sebagainya kan. Dari segi mana tu feasibility study lah, kita kata, terhadap aset yang nak dibeli tu, kalau sekiranya diminta oleh klien kepada bank untuk buat benda-benda itu, maka bank boleh buat dan bank boleh charge, kita kata apa nama ni, fee untuk melakukan kerja-kerja itulah. Okey, ini biasanya melibatkan apa nama ni, ataupun kadang-kadang klien dia beli kemudian dia nak jual pada satu pihak yang lain contohnya. Jadi dia nak bank melakukan apa nama ni, investigation terhadap klien yang satu lagi itu dan sebagainya. Benda-benda macam tu kalau ada melibatkan dirasah jadual, okay, due diligence proses, maka ianya dibolehkan bagi bank untuk apa nama ni, charge fee lah. Okey, ada rasa cukup setakat itu untuk malam ni. So kita dah go through tentang wa'ad tadi dan juga al-umulat wal masrufat. Okey, yang dibolehkan di dalam murabahah. Dia kadang-kadang kita kata all this fee ni kadang-kadang dia akan lebih baik kadang-kadang bagi bank untuk factor in, dia masukkan semua fee yang tak dia charge. Sebab tu personally ana lebih gemar, banyak ana advise bank, why not you factor in all this fee ke dalam murabahah price. Sebab keuntungan murabahah itu mereka boleh masukkan segala kos-kos yang perlu ditanggung oleh bank. Sebab kadang-kadang bila dia charge separately, dia kena justify the charges. Tapi kalau dia masukkan di dalam kos murabahah itu, maka dia akan jadi sebahagian daripada kos murabahah. Cuma bank kadang-kadang mereka tidak hendak masukkan itu sebab mereka tidak hendak menampakkan bahawa kos dia di dalam menjual aset itu adalah lebih tinggi daripada market. Kalau bank lain mungkin dia beli rumah 100,000 jual 150,000. Kalau dia masuk factor in kos-kos yang begini mungkin akan jadi 160,000. Kadang-kadang kos takaful kan dan sebagainya, kalau dia masukkan sekali di dalam kos pembiayaan itu, jadi dia punya murabahah price tu akan lebih lagi lah berbanding dengan orang lain. Jadi itu kadang-kadang antara faktor lah yang menyebabkan mereka cuba untuk charge kos-kos ini sebagai charge tambahan dan bukan sebahagian daripada murabahah punya price tu tadi. Okey, ana rasa cukup setakat itu. Kalau ada soalan, rasa ada beberapa soalan ni. Okey, ana baca, okey. Yang pertama, wa'ad ini perlu berlaku daripada satu pihak sahaja. Bermakna wa'ad ini akan dibuat untuk klien sahaja, iaitu berjanji untuk membeli aset yang dibeli oleh bank, betul? Tapi adakah wa'ad itu juga akan menjamin bank untuk menjual aset yang dibeli itu kepada klien tersebut? Ada possibility untuk berlaku keadaan di mana bank tak nak menjual aset yang dibeli atas apa sebab sekalipun. Benda ni tak berlaku lah. Sebab bank kita kena faham bahawa bank ni, dia ni institusi yang menjadi perantara. Dia tidak akan membeli sesuatu aset
melainkan untuk menjualnya. Dia tak akan simpan aset itu di dalam buku dia. Okey, di dalam akaun dia tanda dalam akaun dia nampak dia ada pemegang aset. Sebab that will reflect badly kita kata accounting wise pun. Okey, jadi dari segi dia tak jual itu there is no possibility lah. Okey. Jadi sebab bila dia beli tu pun dia beli dengan tujuan tertentu. Tujuan dia nak jual pada klien. Kalau tak ada klien dia tak akan beli. Dan possibility untuk dia jual kepada pihak lain pun is very remote. Okay, sebab dia tak akan, bank ni dia tak buat kerja kata dia beli aset kemudian dia offer siapa nak beli, tak. Itu bukan kerja dia. Okay, so dia punya tugas untuk memberi pembiayaan. Sebab tu dia beli untuk dijual kepada the intended client. Anda tak pernah dengar lagi kata dia jual kepada orang lain, melainkan kalau klien yang sepatutnya beli itu tak jadi beli. Itu ada kemungkinan. Dia jual pada pihak ketiga, itu ada berlaku. Tapi dia tak jual kepada klien yang nak beli itu, yang tu tak ada dengar. Okay, jadi the possibility ialah mungkin berlaku tapi very remote lah. Ianya tak bukan satu yang common kita kata. Okey, perbezaan restructuring dan refinancing menunjukkan contoh dalam kontrak murabahah. Okey, restructuring ni mudah. Restructuring ni makna tu kita ubah tempoh pembayaran itu, ataupun tak semestinya tempoh, tapi perubahan itu adalah kepada kontrak yang sama, tapi apa yang diubah itu adalah cara pembayaran. Kadang-kadang cara pembayaran, kadang-kadang tempoh pembayaran. Macam baru-baru ni kan masa moratorium kan. Masa moratorium ni kebanyakannya restructuring lah. Mana tu instead of client dia bayar katalah dalam 5 tahun. Dia bayar dalam 5 tahun 6 bulan. Jadi ditarik sikit tempoh bayaran dia tu. Jadi tempoh itu dipanjangkan. Biasanya bila tempoh itu dipanjangkan, maka komitmen yang perlu dibayar oleh klien juga akan turun lebih rendah. Okey. Tapi dalam kes moratorium ni dia tak jadi macam tu lah. Sebab tempoh 6 bulan yang diberikan moratorium tu klien tak bayar apa. Kan? Kalau dalam keadaan biasa dia bayar, lepas tu dia minta panjangkan. Bila dia minta panjangkan itu, maka komitmen dia tu akan spread lebih lagi lah. Makna tu dia akan kena bayar lebih kurang daripada apa yang dia bayar. Itu restructuring. Okay, restructuring. Refinancing ini adalah biasanya klien itu tak boleh bayar, maka dia hendak ambil fasiliti yang lain untuk selesaikan hutang yang pertama ini dan dia bayar hutang yang kedua dengan tempoh yang lebih panjang lagi. Okey, makna tu dan restructuring ni atau refinancing ni dia wait. Refinancing. Okay, sorry. Sekejap. Refinancing. Okay, anak tersilap. Okay, refinancing. Refinancing ni ialah biasanya melibatkan aset yang sama. Okay, kalau katalah saya ada hutang murabahah untuk 5 tahun. Okey. Saya dah bayar selama 3 tahun. Kemudian saya perlukan duit. Saya perlukan cash. Okey. Kalau dalam konteks Malaysia ni kadang-kadang dia akan gunakan kontrak inah tu baliklah. Okey. Untuk buat refinancing ni. Makna tu klien akan jual aset itu kepada bank. Aset yang dia ada tu, rumah dia tu contoh, dia akan jual pada bank. Kemudian dia akan beli balik dengan harga yang lebih tinggi. Okey, kalau kata
dalam katalah dia kena bayar balik pada bank 100,000 contohnya. Nak bagi contoh 100,000 dia kena bayar pada bank. Dia dah bayar katalah dia punya tenure tu 4 tahun contohnya. Dia dah bayar 2 tahun. Mana tu 50,000 dia dah bayar, tinggal 50,000 lagi. Okay. So bila dia dah bayar 50,000 tu, kemudian dia perlukan cash, the client perlukan cash, dia akan jual balik rumah itu kepada bank. Sebab rumah tu sekarang dalam milik dia dah. Alright. Tapi benda ni sepatutnya tak berlaku lah. Okay. Ada juga yang berlaku dekat Malaysia, tapi biasanya dia akan gunakan komoditi murabahah. Macam Ana kata tadi, akan beli serta komoditi yang akan melibatkan obligasi keberhutangan. Okay. Jadi bila dia jual kepada bank dan bank jual balik pada dia, contohnya dengan harga tadi kita kata 200, dia obligasi dia ada 50,000 lagi. Okay. Bank jual kepada dia dengan harga 70,000. Dia jual kepada bank dengan harga, contoh kita kata 50,000. Bila dia jual kepada bank dengan 50,000, maka dia dapat cash 50,000. Okay. And then the bank will sell back to the client 70,000 contohnya. Jadi keberhutangan dia dengan bank itu akan naik, dan that will be spread katalah untuk 3 tahun, 4 tahun ke dan sebagainya. Okay, jadi klien akan dapat cash. That is that what refinancing is about. Tapi refinancing ni dengan cara yang lain, kalau tak berlaku, yang ada yang berlaku inah, kalau tak berlaku inah maka dia akan gunakan komoditi murabahah. Komoditi murabahah ni melibatkan penjualan aset yang lain, bukan aset yang ada pada klien itu. Okey. Dan akan menimbulkan obligasi keberhutangan juga. Alright? Okey. Wah, juga banyak digunakan dalam derivatif untuk hedging dan sebagainya. Bagaimana bank memastikan penggunaan wah hanya untuk hedging, bukan untuk speculation. This is a very tedious issue lah. Kita kata because there is a very thin line between speculation and also hedging. Kan? Jadi biasanya kita akan letakkan perimeter tertentu. Okay, dan bila kita audit bank, kita akan tengoklah dia punya the nature of dia punya transaction. Memangnya is very thin. Tapi kalau dia buat banyak-banyak dan sebagainya, kita tahulah mana tu dia buat itu untuk speculation purpose, not untuk hedging. Okay, hedging ni untuk melindung nilai. Okay, mana tu dia nak hedge position dia. Contohnya kita kata, kalau kata dia ada obligasi untuk membayar US dollars. Okay, tapi dia ada ringgit. Jadi dia masuk transaksi dengan satu pihak lagi untuk membeli US dollar pada masa dia nak kena bayar dalam US dollar itu, tetapi harga untuk pembelian pada masa itu dia dah dijanji pada hari ini contohnya. Kalau dia nak beli kata sebulan akan datang, harga itu, okay, again it is true wa'ad lah. Dia satu pihak itu berjanji, okay, lepas bulan saya akan jual US dollar pada kamu dengan harga 4.1 ringgit contohnya. Jadi dia dah hedge position dia, mana tu dia dah tetapkan lah posisi dia tahu lepas bulan dia akan dapat beli, katalah ringgit jatuh ke naik ke apa ke, kan, dia punya position dah confirm lah. Mana tu dia tak perlu risau tentang naik turun currency dan sebagainya. Tapi kalau ada orang yang dia duduk beli jual, mana tu kita tahulah that one for speculation purpose lah, bukan untuk dia nak hedge dia punya position. Konsep wakalah atau kafalah dalam akad murabahah lil amir bi asyira. Wakalah ni kalau sekiranya kita menggunakan pihak lain untuk melakukan transaksi, dia banyak wakalah ni sebab klien ni bila dia nak bank ni biasanya dia tak akan deal terus dengan penjual asal. Jadi bank akan sign a wakalah agreement dengan klien. Okay, you go and deal with the vendor kita kata, ataupun dengan penjual asal itu. Jadi kamu beli bagi pihak bank. Okay, itu berlakulah. Itu dengan
dengan konsep wakalah. Wakalah ni is simple sebab dia mewakilkan. Mana tu bank mewakilkan klien, kadang-kadang klien mewakilkan bank untuk membelikan sesuatu aset bagi pihak dia. Kalau dalam transaksi komoditi murabahah, biasanya klien akan mewakilkan kepada bank. Depending on the nature of the product, ada produk yang bank mewakil kepada klien untuk act bagi pihak dia, tapi dia bagi tahulah apa yang perlu dilakukan. Begitu juga sebaliknya. Kafalah is collateral lah. Kafalah ni is jaminan. Biasanya kita kata bila kita beli rumah contohnya dengan akad murabahah, aset yang kita beli itu akan dijadikan sebagai cagaran. So that fall within the concept of kafalah. Okey, dalam kes pelanggan yang tidak jadi beli, kemudian bank alami kerugian, bank boleh claim kos sebenar. Taklif fikih kat situ, adakah diharuskan semata-mata wa'ad yang telah dibuat atau ta'wid kat sini. Dia punya dia ta'wid alal khasarah lah. Makna tu sebab bank telah membelanjakan wang dia kan. Kalau kita kata bank tak boleh nak claim apa-apa, maka bank akan kerugian lah. Dan kita kena faham, bank ni dia menggunakan duit pendeposit untuk membuat urusan ni semua. Jadi kalau bank tak diberikan hak untuk menuntut apa yang dah dia belanjakan, maka ianya tidak adil bagi bank. Okey, sebab bank menguruskan wang pendeposit dan bank mempunyai obligasi untuk memastikan bahawa wang pendeposit yang diletakkan di dalam bank itu digunakan dengan cara yang baik, dan pendeposit pelabur juga mengharapkan untuk mendapatkan pulangan. Tapi kalau bank dok rugi macam ni, maka ianya akan menjejaskan kita kata hak pendeposit itu juga. Kalau ada wakalah atau kafalah, itu akan jadi ukut murakab. Actually dia biasanya kita buat dua akad yang berasingan. Murakab ni kalau sekiranya kita combine. Sebab tu dalam banyak hal dalam kewangan Islam ni kita syaratkan bahawa tak boleh ada combination of contract. Okey. Akdul wakalah itu dibuat secara berasingan, dan kafalah itu juga dibuat secara berasingan. Okey. Dia wakalah dan kafalah ni tak boleh kalau dia digabungkan, itu tak boleh. Kita buat dalam satu akad, itu tidak dibolehkan. Sebab wakalah ni atas tugas tertentu kita kata kepada klien, dan kafalah ini adalah berkaitan dengan fasiliti yang sebab dia yang tak bolehnya wakalah dengan kafalah ni, kalau kata okey, saya bagi kamu duit saya 100,000 untuk dilaburkan, tapi kamu kena jamin, kamu kena bayar balik kepada saya principal amount contohnya. Itu tak boleh. Gabungan antara kafalah dan wakalah dalam satu kontrak, dalam satu subject matter, itu tak dibolehkan. Tapi dalam murabahah lil amil bil syira' ini, this is two separate situation. Okey, klien diminta untuk membeli aset contohnya bagi pihak bank. Okey, tetapi dalam yang kafalah ni ialah apabila dia berhutang dengan bank, maka aset itu dijadikan sebagai kafalah. Dia tak ada penjamin apa-apa, tapi aset itu adalah sebagai kolateral rahan kita kata, untuk sekiranya dia tak boleh bayar, maka rahan itu akan digunakan untuk membayar. Allahu a'lam. Okey, ana rasa ana dah jawab dah semua soalan itu. Okey, moga insya-Allah entum dapat, I hope entum boleh follow the discussion. Sometimes mungkin there are some technicalities, tapi insya-Allah slowly entum boleh faham dengan lebih baik lagi lah, dan banyak juga practical things insya-Allah yang entum boleh belajar di masa yang akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor atas syarahan tadi dan juga rakan-rakan semua. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi akan datang pada Jumaat minggu depan pada waktu yang sama insyaAllah. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.